Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini inklusif. Saya Andy Reza Rohadian. Malam ini istimewa kami bawakan Menteri Perpaduan Negara, Datuk Halimah Muhammad Sadiq. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Andy? Sihat. Datuk, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Kita sama kala hari ini. Itulah, saya berjanji ya. Yes, berjanji. Kita PM tepi kan. Datuk, Alhamdulillah. Senang saya dengar Datuk sihat meskipun dalam kesibukan menguruskan kementerian. Datuk, pertamanya, bagaimana Datuk melihat perpaduan itu dizahirkan khususnya dalam tempoh mencabar pandemik COVID-19 ini, Datuk? Okey, terima kasih, Andy. Sama. Dia kadang-kadang, Andy, bila kita membicarakan soal pandemik COVID-19 ni, dah tentulah dia pandemik. Dia datang dan dia membawa pelbagai masalah kepada rakyat, bukan saja dari segi ekonomi termasuk kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Tapi dalam pada itu, pandemik COVID-19 ini juga dapat dilihat. Dia dapat menyatu padukan masyarakat rakyat Malaysia yang ada dari kepelbagaian kaum. Kita dapat lihat selain daripada segala kemudahan bantuan yang diberikan oleh kerajaan kepada mereka-mereka yang menjadi mangsa kepada keadaan pandemik COVID-19 ini, sama ada kepada peniaga-peniaga kecil ke daripada atas hingga ke bawah kepada orang kampung. Tapi usaha kesatuan di antara masyarakat tempatan di akar umbi itu, kita dapat lihat dia berlaku satu pergerakan yang sangat besar dan ada kebersamaan dia. Jadi walaupun dalam pada kerajaan sediakan pelbagai kemudahan bantuan yang saya sebutkan tadi, masyarakat tak tunggu. Bila dengar ada masalah, sama-sama datang ke depan, sama-sama membantu. Ada yang menyediakan makanan kepada mereka yang terpaksa di kuarantin di rumah di bawah HSO dan sebagainya. Jadi kita dapat lihat dalam pada kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, dia sebenarnya juga merupakan satu penyataan terhadap kesatuan rakyat Malaysia. Bila kita ditimpa malapetaka, kesungguhan untuk bersama itu diadakan dan kita tidak kira apa bangsa, apa kaum, apa agama, tapi kita bergerak secara bersama. Jadi itu sebenarnya, kerana bila saya balik kadang ke kawasan saya dapat lihat tak ada tunggu bantuan daripada kerajaan datang dulu. Dia kumpul makanan dia sama dia dan kemudian diedarkan. Kalau dan sambil itu dia akan tengok jiran dia. Kalau ada jiran yang tidak sihat terutamanya, dia mengambil berat, tanya keadaan jiran macam mana, dan kalau perlu kepada bantuan perkhidmatan kesihatan ke, akan dimaklumkan kepada pihak kesihatan. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang dulu mungkin kita dapat lihat, tapi tak selalu. Tapi dalam keadaan pandemik ini, kerjasama kesatuan antara masyarakat yang terdiri daripada pelbilang kaum yang merentasi kaum, bangsa, kaum dan agama itu berlaku secara sekata dalam konteks keluarga Malaysia. Perpaduan sangat membanggakan. Sangat membanggakan. Perpaduan itu dia wujud dalam kepelbagaian. Perpaduan itulah yang menyatukan. Dan dia datang dalam pelbagai bentuk. Walaupun dalam pada kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Tadi sebelum kita ke udara, Datuk ada maklumkan bahawa walaupun kementerian baru lebih 18 bulan ditubuhkan, tapi banyak sebenarnya yang sudah dilakukan. Apa antara inisiatif yang dilakukan khususnya dalam menentukan hala tuju perpaduan negara? Kementerian ni, Andy, sangat baru. Kementerian ini sebenarnya telah wujud 46 tahun dulu. Dan menteri pertamanya ialah Tun V. Sambantan. 46 tahun dulu. Dan selepas 46 tahun kementerian ini diwujudkan kembali. Dia sebenarnya sebelum ini perkataan perpaduan tu ada, tapi tak diletakkan di bawah satu rumah yang dinamakan Kementerian Perpaduan Negara. Tak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri, tapi dia duduk di bawah naungan-naungan yang lain. Saya ingat lagi waktu saya jadi Exco Kerajaan Negeri dulu, saya jaga Jabatan Perpaduan Negeri Johor dulu. Dan pada waktu itu kementerian ini diletakkan Kementerian Perpaduan dan Pembangunan Masyarakat. Jadi dia tidak berdiri sendiri, dan begitu jugalah sehingga kepada akhirnya pada tahun 2020 pada bulan Mac diwujudkan kementerian baru ini. Dan sudah tentulah pada waktu itu kerajaan berpendapat dan berpandangan bahawa sudah sampainya perpaduan ini dijadikan sebagai
core, sebagai core business ataupun sebagai satu tunjang dalam kita nak menguruskan kepelbagaian yang ada di Malaysia ini. Dari segi kemajemukan masyarakatnya, berbilang bangsa, berbilang kaum, ada banyak etnisiti, berbilang agama. Jadi bagaimana kita nak menguruskan Malaysia sebagai satu keluarga Malaysia yang besar ini, bagaimana hendak diuruskan supaya sikap toleransi itu dapat diterima dan diamalkan. Jadi kerana itu, bila berlaku satu-satu perkara yang tidak baik, contohnya bila digunakan media sosial untuk melontarkan perkara-perkara yang sensitif yang berkaitan dengan sensitiviti satu-satu kaum, dia akan menjadi satu ransangan yang tidak boleh diterima oleh rakyat Malaysia. Kerana dalam kemajemukan masyarakat Malaysia yang ada pada hari ini, kita sudah amalkan kepelbagaian, perpaduan dalam kepelbagaian, dan kita terima dan kita menghormati antara satu sama lain. Jadi kerana itulah Kementerian Perpaduan Negara ni diwujudkan. Dan walaupun dalam tempoh 18 bulan ni, Andy, banyak perkara yang telah kita lakukan. Kerana contohnya saya ada bawa buku-buku kita hari ni, Andy. Bila kementerian ini diwujudkan, tidak ada dasar perpaduan negara dan sebagainya. Kerana dia bila bercakap ni berasap lah memang sikit. Tak apa. Mana sehat lah tu. Alhamdulillah. Jadi bila dulu Kementerian Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional ni diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi dasar dan sebagainya tidak ada. Jadi bila Kementerian Perpaduan Negara ni diwujudkan, perkara pertama yang kita kena bangunkan, Andy, ialah dasar dulu. Jadi bila ada dasar, apa agaknya dasar ataupun polisi yang hendak digerakkan oleh kementerian atas nama aspirasi dan sebagainya. Jadi maka kerana itu kita bangunkan dasar perpaduan negara. Dan bila kita dah ada dasar perpaduan negara ini, selepas itu apa yang akan kita lakukan? Kita rangka tindakan, blueprint perpaduan negara. Ini adalah dasar dan ini adalah rangka tindakan tentang strategi, tentang teras dan strategi yang perlu dilaksanakan dalam pada kita mahu mencapai perpaduan di kalangan di antara rakyat Malaysia ni. Jadi rangka tindakan ni, Andy, kita buat untuk tahun 2021 hingga tahun 2030. Dan dalam pada bila kita dah ada dasar perpaduan negara, kita ada rangka tindakan perpaduan negara, maka sudah tentulah ia perlu diletakkan dalam bentuk plan-plan pelaksanaan. Kalau ada dasar, ada rangka tindakan tapi tidak ada plan perancangan bagi pelaksanaan, maka sudah tentulah tidak akan tercapai maksud kepada dasar perpaduan negara tadi dan tidak akan tercapai maksud kepada rangka tindakan. Jadi maka kerana itu dalam pada kita bangunkan dua dokumen penting yang saya sebutkan tadi, iaitu dasar perpaduan negara dan rangka tindakan, kita juga bangunkan plan-plan tindakan berteraskan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Jadi bila kita membicarakan soal perpaduan, ia perlu dimulakan daripada teras. Dan bila saya sebutkan teras, kebetulan di bawah Kementerian Perpaduan Negara kita ada Tadika Perpaduan Negara. Dan kita ada sebanyak 1,781 Tadika Perpaduan Negara di seluruh negara dengan bilangan anak-anak murid sebanyak 38,000. Jadi kita bangunkan plan pendidikan awal kanak-kanak bagi tahun 2021 hingga 2030. Dengan niat kita nak mulakan pendidikan asas menyemai perpaduan itu di kalangan anak-anak kita ni daripada bawah. Ni daripada asas ni. Daripada umur dia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sebelum dia masuk ke sekolah. Darjah 1 sehinggalah seterusnya. Nak dimulakan di sini dulu, Andy. Jadi dia bila kita membicarakan soal perpaduan ni, dia perlu bermula di peringkat keluarga daripada rumah, dan daripada rumah tu dia masuk kepada pendidikan awal kanak-kanak di usia 4, 5, 6 tahun ini, dan kemudian dia akan terus kepada pendidikan di sekolah rendah dan sekolah menengah dan seterusnya. Dan dalam plan pendidikan awal kanak-kanak ini
kita perkenalkan banyak perkara. Ya. Satu, kita melihat kepada kualiti pengajaran dan pendidikan yang perlu kita terapkan kepada anak-anak kita ini yang seramai 38,000 orang ni. Dan dalam plan ini, Andy, diletakkan, semalam saya jawab soalan MQT di Parlimen berkaitan dengan plan ini. Dan saya sebutkan dalam plan ini ada banyak teras yang telah pun kita wujudkan. Kita lihat kepada profesionalisme guru-guru yang mengajar di tadika-tadika kita. Dengan kelayakan paling minima ialah diploma pendidikan awal kanak-kanak. Dan selain daripada itu, kita bangunkan buku-buku teks kita. Kita bangunkan buku-buku gerak kerja untuk anak-anak kita. Kita lengkapkan. Dan selain daripada itu juga, Andy, untuk menerapkan perpaduan di kalangan anak-anak ini. Kerana nama pun Tabika Perpaduan. Dia terdiri daripada kepelbagaian kaum yang ada. Dan kita mulakan pada tahun ini, pada akhir tahun ini dan pada tahun depan, kita perkenalkan 4 bahasa komunikasi sebagai mata pelajaran. Selain daripada bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, matematik, sains awalan dan sebagainya, kita perkenalkan 4 bahasa komunikasi. Yang pertama ialah bahasa Mandarin. Yang kedua ialah bahasa Tamil. Yang ketiga ialah bahasa Kadazan dan yang keempat ialah bahasa Iban. Jadi kita nak sesuaikan keadaan anak-anak kita ni bila mereka berada di sekolah, di Tabika Perpaduan, supaya situasi keadaan kebersamaan itu boleh dimulakan di situ. Jadi dia faham bila ada kawan-kawan dia yang berbangsa India, dia faham kalau kawan-kawan dia berbangsa Cina contohnya bila bercakap, dan dia ada bahasa tambahan yang dia boleh berkomunikasi dengan kawan-kawan. Saya ingat anak-anak saya dia boleh berkomunikasi dengan kawan-kawan ni kerana dia fasih bercakap bahasa Mandarin. Wow. Anak saya tiga-tiga dia fasih bercakap bahasa Mandarin. So dia ada kawan-kawan Melayu, dia ada kawan-kawan bangsa India, dia ada kawan-kawan bangsa Cina dia. Jadi dia tidak rasa terasing bila berada dalam kelompok kekawan dia. Dan begitu juga penyediaan kita untuk mereka bila mereka diletakkan bersama dengan masyarakat suatu hari nanti. Dan yang ini pula, Andy, satu lagi plan. Okey. Ini ialah plan pemerkasaan kepimpinan komuniti keluarga Malaysia. Kita gerakkan rukun tetangga. Kerana kita ada 8,330 rukun tetangga di seluruh negara. Dengan keahliannya sebanyak 250,000. Jadi rukun tetangga ni, ada orang kata, alah rukun tetangga ni perkara biasa. Tidak. Rukun tetangga ni, Andy, dia merangkumi ahli kepada rukun tetangga ni terdiri daripada kepelbagaian kaum yang ada dalam satu-satu kawasan. Dan siapa yang pilih pengusi dan jawatan kuasa ahli rukun tetangga? Bukan saya, bukan kementerian. Masyarakat sendiri. Komuniti itu sendiri. Kalau dia suka Andy, dia rasa Andy layak untuk jadi pemimpin bagi KRT kawasan dia, dia pilihlah Andy. Dan pilihlah 25 lagi jawatan kuasa. Dan dulu plan ini tidak ada. Jadi saya bangunkan plan ini bersama-sama dengan pihak kementerian, dan kita adakan satu lagi buku gerak kerja, gerak kerja yang perlu dilaksanakan oleh KRT yang kita namakan RT for All. Dan dalam buku gerak kerja RT for All tu ada 6 program yang perlu dilaksanakan oleh pihak KRT. Jadi dia boleh pilih lah, contoh KRT sihat, contoh KRT sejahtera. Dia boleh pilih untuk dia sesuaikan apa yang perlu dilakukan. Jadi Andy, ini adalah antara pelan-pelan yang telah pun kita bangunkan, yang telah pun kita lancarkan, yang sekarang kita dah turunkan untuk pelaksanaan, dilakukan oleh pendidik-pendidik kita di Tabika Perpaduan, dilakukan oleh kepimpinan KRT, dan kita wujudkan sistem naziran. Jadi sistem naziran ni, Andy, untuk melihat pelaksanaan dan keberkesanan. Dan kalau
kalau ada masalah dari segi pelaksanaan, termasuk dari segi pemantauan terhadap Tabika Perpaduan dan juga terhadap pelan pemerkasaan kepimpinan KRT Keluarga Malaysia tadi. Dan mungkin sekejap lagi saya boleh maklumkan juga pada Andy, ada lagi beberapa pelan yang sedang dalam tindakan untuk kita bangunkan. Termasuk yang berkaitan dengan Keluarga Malaysia. Datuk. Baik Datuk, dalam kekangan waktu yang ada ini, Datuk boleh terus saja cerita pelan-pelan lain yang Datuk nak katakan tadi yang selari dengan aspirasi Keluarga Malaysia. Tadi saya dah sebut Andy, kenapa saya nak sebut pelan tindakan, pelan pendidikan awal kanak-kanak. Saya dah sebut tadi, untuk kita menyemai nilai-nilai perpaduan, semangat perpaduan, cintakan negara dan sebagainya, bermula daripada pendidikan awal kanak-kanak. Itu yang pertama. Keduanya, saya sebut pasal pelan pemerkasaan komuniti Keluarga Malaysia, KRT di 8,330 kawasan yang ada. Itu ialah untuk kita menyemai rasa kebersamaan, tanggungjawab bersama untuk mewujudkan Malaysia yang harmoni dari segi kepelbagaian kaum seperti yang saya sebutkan daripada peringkat awal tadi. Yang itu ialah community. Tadi kanak-kanak, pendidikan awal, kemudian community. Dan ketiganya, Andy, di peringkat pelajar-pelajar di sekolah rendah, sekolah menengah, di universiti, kita wujudkan modul-modul untuk kelab-kelab rukun negara di sekolah rendah, di sekolah menengah. Dan bagi di universiti, kita wujudkan sekretariat rukun negara di universiti-universiti yang ada. Dan kita nak semaikan semangat keluarga Malaysia ini bermula daripada asasnya. Dan bila mereka faham asasnya apa, perlembagaan, asasnya apa, rukun negara. Kita kena faham tu, Andy. Kalau itu kita tak faham dan susah kita nak nyatakan tentang kebersamaan kita duduk dalam Malaysia ni dengan yang terdiri daripada kemajemukan masyarakat secara bersama, kita amalkan nilai-nilai, semangat dan sebagainya. Dan maka kerana itu kita perlu pupuk daripada bawah sampai ke daripada akar umbi ni sampai ke peringkat atas. Dan selain daripada itu, Andy, kementerian juga sedang dalam tindakan untuk ada sikit lagi kita nak selesaikan yang kita namakan kami Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia. Sikit lagi untuk kita selesaikan, insya-Allah. Pelan ini akan dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Itu tentang apa? Yang ini dia berkaitan dengan aspirasi keluarga Malaysia. Yang makmur, yang inklusif, yang mampan, berkaitan dengan aspirasi keluarga Malaysia yang telah pun dinyatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan dengan adanya kami Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia ni, akhirnya kita sedang juga dalam tindakan untuk mewujudkan pelan yang terakhir yang mencakupi sebagai rangka tindakan, pelan rangka tindakan keseluruhan bermula daripada tadika tadi, masyarakat tadi, universiti, sekolah dan sebagainya, iaitu pelan tindakan perpaduan negara yang akan dilancarkan insya-Allah pada akhir tahun ini. Jadi kita harap, Andy, kadang ada orang tanya kenapa tak nampak lagi apa-apa ni yang sedang berlaku. Program-program aktiviti sedang dijalankan seperti biasa. Contoh oleh Jabatan Perpaduan Negara melalui integrasi nasional, melalui silang budaya yang ada. Aktiviti itu berjalan dengan hebatnya di bawah. Tapi dalam pada itu kita perlu ada perancangan yang tetap. Kita perlu ada dasar, kita perlu ada rangkanya, kita perlu ada plan supaya bila itu berlaku kita akan dapat tentukan supaya pelaksanaan berlaku dengan baik seperti apa yang dihajatkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri dalam aspirasi keluarga Malaysia. Datuk, saya baru bercakap banyak tapi kita kesentukan masa. Saya doakan apa sahaja yang dirancang oleh Datuk dan kementerian akan berjaya dicapai untuk kita terus mewujudkan keluarga Malaysia yang bahagia, aman, makmur. InsyaAllah. Terima kasih Datuk Halimah. Terima kasih Andy. Sama-sama. Sia-sia ni. Tadi kata Mandarin kan saya sia-sia ni. Terima kasih Datuk. Baik, terima kasih saudara. Inklusif berakhir di sini. Saya Indi Reza Rohadian. Salam hormat. Assalamualaikum.